which is faktor dalaman dan faktor luaran ini menjadi satu tekanan penting pada Malaysia. Pertama, kita tengok faktor dalaman Malaysia. Ada tiga, saya ringkaskan, tiga faktor utama faktor dalaman yang beri kesan kepada kedudukan saham kita pada hari ini. Pertama ialah kes COVID-19 di Malaysia agak tinggi, dan kalau kita tengok dia punya graf masih lagi dalam keadaan 3 angka. Dan kalau kita boleh lihat juga, kerajaan telah umumkan satu langkah PKPB bermula di kawasan bersasar dan akhirnya dikembangkan kepada 3 negeri utama, Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Maaf, 2 wilayah utama, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Yang mana 3 wilayah besar ini merupakan di mana giatnya aktiviti ekonomi berlangsung. Dan apabila dilanjutkan lagi PKPB, maksudnya dia memberi kesan kepada kegiatan ekonomi negara dan seterusnya akan mengganggu kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan ini memberikan satu signal negatif kepada pasaran bahawa sasaran kerajaan untuk mencapai pertumbuhan pada kuartal yang keempat, bersuku keempat tahun 2020 ini akan lebih rendah. Sebab kita jangkakan kes COVID itu semakin landai, tapi disebabkan mungkin salah langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan dan juga ketidakbertanggungjawaban setengah pihak dalam memastikan pandemik COVID ini tidak lagi menghadapi gelombang yang ketiga, akhirnya berlaku dan menyebabkan kita melaksanakan PKPB di beberapa negeri. Sekarang ini juga Johor Bahru dikatakan antara yang akan juga di lockdown ataupun di PKPB lah. Kedua faktor penting, faktor dalaman ialah politik. Politik dan ekonomi ini ibarat telur dan ayam. Kita tak tahu siapa yang menentukan kadang-kadang. So, tidak ada mana negara yang ekonominya bagus kalau politiknya tak bagus. Kalau politiknya tak bagus, tidak ada mana politiknya tak bagus, negara ekonomi bagus, tak. Dia mesti the good economy comes with stable, strong political stability. Tidak boleh ada negatif yang ini positif. No, it's a basic. Sebab apa? Politik ini yang menentukan dasar negara. Politik ini yang menentukan dari segi kekuatan, pentadbiran, dasar yang kerajaan nak pertubuhkan. Politik. Sampai sekarang kita tak tahu sama ada kerajaan Tan Sri Muhyiddin yang dipimpin oleh beliau pada hari ini benar-benar kukuh, punya majoriti. Kita tidak tahu. Kita tahu apabila telah dititahkan oleh yang Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar semua partai politik di Malaysia ini menghentikan fokus kepada Ajet 21, tetapi darurat politik itu tidak dibuat, menyebabkan volatility ataupun ketidakstabilan kepada politik negara itu berterusan. Bayangkan kalau ada darurat, segala pergelutan kuasa politik yang ada di Malaysia ini akan tamat dan kerajaan boleh dengan selisanya fokus tentang bajet, lulus bajet dan sebagainya. Itu faktor yang kedua dari segi faktor dalaman politik. Pertama dah bincang pasal COVID-19, kedua kita dah bincang pasal politik, ketiga iaitu bajet 2021. Bajet 2021 ini punya banyak pertikaian sebab kalau tak lulus bajet 2021 ini, negara pada dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat parah. Sentimen pasaran sangat-sangat negatif. Pelabur akan melihat bahawa kerajaan ini sangat tidak stabil. Dan sekiranya kita lambat untuk meluluskan bajet 2021 ini, negara akan dalam ambang krisis. Itu yang berlaku di sentimen pasaran pada hari ini. Baik. Dan kita pun tak tahu adakah Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir akan terus berdiam diri. Saya rasa tidak. Menjadi lumrah orang politik untuk sentiasa berusaha untuk mendapatkan kuasa. Saya dimaklumkan bahawa Tun Mahathir, Kuli dan juga rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan sedang berusaha untuk mengambil alih semula kerajaan. Dan ini sangat-sangat popular pada hari ini ya. Itu pertama. Kita dah tahu faktor dalaman. Faktor yang kedua ialah faktor luaran. Ini faktor yang juga memberi impak negatif dan juga positif sekiranya kedudukan luar positif, kita pun positif. Sekiranya kedudukan luar negatif, kita turut negatif. Tapi kalau faktor dalaman ni lagi direct dia punya implication. Tengok faktor luaran. Kita bahagikan kepada dua faktor
luaran ini terbagi kepada dua. Pertamanya ialah dari rantau negara barat. Okey, negara barat ni kalau kita boleh tengok Amerika Syarikat dan juga negara-negara Europe. Keduanya ialah pasaran selatan. Okey, pertama kita tengok kepada kedudukan negara barat. Kenapa kedudukan negara barat pasaran mereka berkesan kepada pasaran saham di Malaysia? Pertamanya di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat pada hari ini sedang sedang untuk melaksanakan satu kita panggil sebagai pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Yang mana kalau kita tengok mereka akan melaksanakan pilihan raya pada 3 November 2020 pada tahun ini. Dan dijangkakan mungkin Trump akan menang, mungkin akan Biden akan menang. Tapi di US ni juga bukan sekadar hanya menghadapi pilihan raya presiden, tapi juga sedang hadapi satu gejala COVID-19, kes yang hari by hari meningkat. Dan yang ketiga ialah kita juga tahu pasal kedudukan stimulus package yang sedang diusahakan oleh Parti Republican di bawah kerajaan Donald Trump untuk diluluskan. Tapi sangkut di peringkat Kongres. Kita tahu Kongres siapa yang kuasai? Parti Demokrat yang diketuai oleh Parti Demokrat sendiri, dan kita pun tahu that lady memang tak suka Trump. Saya lupa, saya ingat dia dah search lah, tapi bila tak sebut ni Nicole Pavorsky lah, forgot macam Russian sikit nama dia. So dia memang tak suka Trump. So sangkut. Dan pilihan raya dah dekat ni 3 November. So sangat-sangat mustahil bila dah Sabtu dan Ahad ni, dan kita pun jangka hari Selasa. So most likely stimulus package di Amerika Syarikat tidak akan dilepaskan dan terus memberi negative implication kepada pasaran US dan seterusnya pada kita. Dan kita dapat tengok tadi kedudukan futures US. Kita boleh tengok Nasdaq, Dow Jones, S&P negatif. Sudah tentu kita pun negatif. Sudah tentu, tak juga sudah tentu, tapi banyak faktor-faktornya. Itu yang pertama dari segi kedudukan Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok, sekiranya Donald Trump menang pada pilihan raya presiden pada kali ini, status quo keadaan pasaran saham di Amerika Syarikat, kedudukan pasaran saham di Amerika Syarikat akan status quo kerana Donald Trump yang sangat tegas orangnya akan meneruskan trade war dengan China dan juga negara-negara lain. Dan beliau, kalau kita tengok Donald Trump ni, dia lebih mulut dia ni macam orang kata tak boleh nak kawal. Dia akan cakap apa yang dia cakap. So dia memberi kesan yang buruk kepada pasaran, knee-jerk kepada pasaran. Keduanya ialah kalau sekiranya John Biden menang pada pilihan raya presiden akan datang, kita tahu bahawa John Biden ni seorang yang diplomat. So dan kita yakin bahawa trade war Amerika dan China akan terhenti. Kedua, ekonomi dunia akan pulih dengan lebih cepat. Ketiga ialah saya rasa dan saya melihat start kepimpinan Joe Biden ni dia lebih diplomat dan dia akan berhati-hati dalam sebarang pembuatan statement di peringkat kerajaan. So kedudukan pasaran di Amerika Syarikat akan jauh lebih stabil berbanding dengan sekarang yang kita tengok di bawah Trump bagaimana. So kedudukan yang lebih baik di Amerika Syarikat akan memberi kesan yang baik kepada seluruh dunia sebagai rangkaian yang cukup luas. Baru yang tengah tengok live ni, saya tengah bicarakan tentang isu kenapa pasaran saham pada hari ini Malaysia merah, menjunang. Ibarat orang kata jatuh ditimpa dengan nangka busuk lagi. Kenapa? Kita nak memahami faktor. Saya dah bincangkan faktor pertama tadi, faktor dalaman dan faktor luaran. Kita sekarang ni tengah bincangkan faktor luaran yang berpunca daripada Amerika Syarikat. Dan juga selepas kita pergi Amerika Syarikat, kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Boleh tengok komen ni semua keluarga saya pelik juga. Okey. Kita tengok pada pula di Europe, Amerika Syarikat keadaannya sekian. Kita tengok pula di pasaran negara-negara Eropah. Kita tengok bahawa hari ini kes sebagai contoh di Jerman dan juga di France, kita tengok juga sedang dilaksanakan partial lockdown. Partial lockdown ini menyebabkan kegiatan aktiviti ekonomi utama seperti aktiviti restoran, teater, yang public punya event ni terhenti.
dan terpaksa dilaksanakan shutdown pada kedudukan ekonomi di Europe, negara-negara Europe. Ini seterusnya memberi implikasi bukan sekadar hanya orang kata kita dah kena tampar dengan Amerika Syarikat, kita kena tampar lagi dengan kedudukan COVID yang berlaku di Eropah. Kita boleh tengok bila Amerika Syarikat pun teruk, EU pun teruk dengan kes COVID-nya, so aktiviti ekonomi terpaksa dihentikan demi memastikan keselamatan rakyat terjaga. Dia kita panggil sebagai dalam bahasa Inggerisnya double whammy. Kata nak kena lempang dua kali lah, dan memberi kesan pada kita sebagai negara yang sangat bergantung pada ekonomi yang besar. Kita dah bincang tadi negara barat. Kita tengok pula di negara serantau. Kita tengok indikasi kes COVID di negara-negara serantau juga semakin bahaya, semakin meningkat. Walaupun kita punya kebergantungan kepada kalau kita tengok pasaran saham kita ni banyak disokong oleh kata-kata syarikat yang berpaksikan produk kesihatan, PPE, glove, mask dan sebagainya. Tapi kekuatan tidak mampu untuk menampung sentimen pasaran yang sangat-sangat negatif. Ya, mungkin bila COVID ni naik, demand terhadap glove, demand terhadap PPE, demand terhadap mask ini terus meningkat. Tapi banyak lagi industri juga yang lebih terkesan dengan situasi COVID-19 pada hari ini. Kalau kita tengok di serantau kita boleh tengok Asian Index, kita tengok Shanghai negatif 1.47%, Hang Seng negatif 2.09%, Mumbai negatif 0.34%, Nikkei negatif 1.52%, Taiwan negatif 0.92%. Semua rangkaian serantau kita menghadapi posisi negatif, dan kita pun tidak terkecuali juga menghadapi negatif. Dan kebetulan pada hari ini merupakan hari terakhir bagi bulan ini untuk orang kata hari terakhir untuk kita melaksanakan aktiviti perdagangan di Bursa Malaysia, Bursa Saham. Dan kebetulan juga pada minggu hadapan kita akan ada dua senario besar. Pertamanya ialah senario, bukan senario lawak tu ya, senario situasi, senario iaitu pembentangan bajet 2021, dan kedua ialah pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 3 November. Dua peristiwa besar ini akan memberikan satu ketakutan kepada pasaran. Apa jadi kalau kerajaan ini terjatuh? Apa jadi kalau bajet tak diluluskan? Apa jadi kalau Donald Trump akan terus kuasa dan sebagainya? So ini memberi satu ketakutan. So